nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baik, insya-Allah ni kita akan tadabbur surah Al-Baqarah ayat ke-34. Di atas kesempatan masa yang ada ni, kita cuba tengok satu ayat dulu 34 ayat yang ke-34. Kita bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Cuba kita terjemahkan ayat ni. Wa dan id. Id maknanya ketika. Cumanya bila ada kalimah iz dalam Quran, dia ada kataan yang tersembunyi. Di dalam ni ada kalimah yang tersembunyi. Sebab itu kalau kita tengok dalam terjemahan, dia kata apa? Ingatlah kan. Jadi ingatlah tu kat sini dia ada perkataan uzkur. Uzkur. Bukan makna ingatlah tu kat iz ni. Uzkur tu maknanya ingatlah oleh engkau. Ingatlah ni maknanya sebutkan ataupun ajarkan, beritahu, termasuk juga makna tu. Sebab ayat ni turun pada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tu Nabi Muhammad dah ada tak masa kejadian ni? Jadi kalau tak ada, macam mana nak ingat? Kan? Jadi uzkur tu macamnya begitu. Ambil perhatian. Ambil pelajaran kisah yang Allah nak beritahu. Dan juga sampaikan kisah ni juga, itu termasuk juga. Jadi wa'iz ni secara terjemahan kita kata apa? Dan ingatlah ataupun sebutlah. Ingatlah iz apa? Ketika. Ketika mana? Ketika mana? Peristiwa apa? Kulna.
kami telah berfirman. Allah berfirman. Kami rujuk pada siapa? Allah. Kenapa dalam Quran Allah sebut kami? Ramai ke Allah? Apa maksud dia? Kenapa kami? Kenapa tak kul tu? Allah kan satu je kan? Kul tu lah. Kul tu lil malaikat. Aku berfirman kepada malaikat. Sebab jadi ada dua cara Allah gunakan domain untuk diri dia dalam Quran. Satu, Allah kata apa? Ana. Satu Allah kata nahnu lah. Nahnu. Apa fungsi ana ni? Antaranya ni sebab untuk takrib. Untuk menunjukkan kedekatan, rahmat, ataupun kita kata dekat lah. Allah tu dekat dengan kita. Ana ni menunjukkan dekat. Allah tu tak jauh, Allah tu dekat. Allah tu dia ramah, senang dengan hamba-hambanya, aku. Kalau nahnu ni menunjukkan apa dia? Agung, keagungan. Pengagungan kepada Allah. Jadi bahasa Arab dia ni qarib, kita kata qaribun. Yang ni azimun. Allah tu azimun, maha agung. Satu, bila guna yang ini dengan ni, ini cerita tentang perbuatan hamba kepada Tuhan, iaitu doa. Selalunya doa. Af'alul ibad. Fa'alul ibad. Jadi bila Allah nak suruh hamba dia buat buat perbuatan kepada dia, Allah dah guna perkataan ana. Sebab apa? Nak mudahkan hamba yang nak buat kerja untuk aku ni. Aku ni dekat, jangan bimbang, jangan takutlah. Faham? Antaranya doa. Contoh surah 86. Contohnya berdoa lah kan. Ini yang paling dilazimi oleh hamba. Hamba ni memang lemah, dia nak minta pada Tuhan. Dia wajib, perlu minta. Tengok Allah kata apa? Kita baca ayat tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jumpa muka surat berapa? Ada Quran. Kalau ada Quran ni baca. Ada Quran. Ada 28. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Okey. Ya, Allah kata apa? Wa iza sa'alaka, apabila hamba-Ku minta kepada aku. Tengok Allah guna domain apa? Ana, kan? Aku. Kenapa tak kepada kami? Sebab ni menunjukkan af'alul ibad. Allah nak suruh hamba dia buat perbuatan untuk dia. Aku ni macam kita nak suruh orang bekerja, kita nak bagi dia takut tak? Nak paksa tak? Sifat Allah bukan begitu. Tapi manusia kadang-kadang macam tu kan? Dia kerah orang. Sedangkan Allah ni Rahmanur Rahim, pemurah penyayang. Itu sifat Allah yang paling utama. Sebab itu bila hal-hal macam ni berkaitan dengan perbuatan hamba yang ditujukan pada dia, semua yang Allah kata aku ni dekat, aku ni maha penyayang, jangan takut. Jadi wa iza sa'alaka ibadi, Allah kata anni fa inni qarib, sesungguhnya aku ni dekat je, qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku sentiasa mengkabulkan permintaan siapa saja yang meminta.
Maka syarat dia apa? Fal yastajibu li. Maka hendaklah mereka ni pula apa dia? Mengkabulkan apa? Hak-hak dia lah pula kepada Allah. Apa hak hamba ni kepada Allah? Iaitu dia kena beribadah, mengabdikan diri kepada Allah dengan tanpa mensyirikkan Allah. Itulah hak yang perlu diberikan kepada Tuhan. Jadi ni untuk makna ni. Kalau yang nahnu ni, ini apa? Selalunya bila perintah ataupun larangan, hukum lah, hukum hakam. Jadi bila Allah berkaitan dengan hukum hakam yang diberi oleh siapa? Af'alu, perbuatan siapa? Af'alullah, perbuatan Allah yang menunjukkan keagungan Allah. Jadi bila Allah perintah, ada tak nak boleh bantah? Macam saya perintah, sama tak? Boleh bantah lah kalau salah kan? Kalau Allah tak boleh, siapa berbantah? Mutlak, milik Allah. Juga Allah guna nahnu, menunjukkan kekuasaan dia, keagungan dia. Antaranya ayat berapa? Surah 2, surah 15 ayat 9. Betul. Boleh, pendek, senang. Allah kata inna nahnu nazzalna dzikra. Tengok kat situ. Surah 15, surah Al-Hijr, muka surat 262. Ayat nombor 9. Cuba. Ayat nombor 9. Kita baca pendek je ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Allah kata apa? Sesungguhnya kamilah yang menurunkan peringatan ini, zikra. Iaitu apa? Al-Quran yang menjadi apa? Sumber undang-undang ikutan syariat kepada semua hamba dia, yang wajib diambil. Siapa tinggal Quran, hukum dia apa? Siapa tak beriman dengan Quran, hukum dia apa? Kafir lah. Nampak? Allah guna lafaz apa? Nahnu. Tak boleh. Siapa pula, ada juga yang bagus macam Quran juga. Saya tak nak ikut ni, saya nak pilih lain. Kafir terus. Tak boleh. Allah guna lafaz nahnu. Aku yang Allah yang berhak satu-satunya menentukan hukum hakam ni. Itu Quran. Berkaitan dengan hukum hakam, perintah, larangan dan sebagainya. Semuanya perbuatan Allah untuk apa? Diambil oleh hamba-hamba dia. Ini beza dia. Sama juga dalam ni. Sebab tu di sini berkaitan dengan apa? Perbuatan malaikat ni ke arahan Allah ke apa? Arahan Allah. Allah kata apa? Perintah Allah apa? Sujud. Nampak tak? Kami, seorang raja yang suruh sujud, kamu kena sujud. Jangan ada bantah. Okey, jadi dan ingatlah ketika telah berfirman, memerintahkan oleh kami lil malaikah kepada al malaikah, malaikat. Malaikat ni siapa? Siapa malaikat ni? Ramai ke sikit? Ramai. Jadi kita kena terjemah apa? Kepada malaikat lah juga kan sebenarnya. Sebab bunyi malaikat ni juga sebenarnya bahasa Arab apa? Ramai. Cuma bahasa Melayu malaikat satu kan. Jadi kita terjemah malaikat. Padahal malaikat tu je maknanya dia ramai dah. Bahasa Arab malaikah maknanya bahasa Melayu boleh sebut malaikat maknanya satu. Jadi kita dari double pula. Kita kata malaikat. Ataupun kita kata para malaikat. Asalnya macam salah lah. Tapi dah kita jadi bahasa kita, betul lah tu. Bolehlah kita kata para malaikat. Tapi sebenarnya kalau satu malaikat sebab apa? Malak je. Lil malak. Wa iz qulna lil malaki. Lil malak. Satu malaikat malak. Kalau banyak malaikat, malaikah. Okey?
Kalau 2 malaikat? Ha? Macam mana? 2 malaikat apa? Kalau 1 malaikat Malak. Kalau 2 malaikat? Malakan ni lah. Malakan 2 malaikat kan. Kalau banyak malaikat? Malaikatun. Malaikah. Ni jamak taksir. Okey. Jadi Allah berfirman kepada semua para malaikat, seluruh malaikat. Tak ada kecuali pun. Seluruh malaikat. Apa perintah Allah? Okey, malaikat ni, makhluk malaikat ni, wujud dia ni secara idea je ke, makna saja ataupun zatnya? Wujud ni, malaikat ni sebenarnya ada secara maknawi saja ke, memang ada zatnya? Kita orang Islam sebenar sepatutnya dia beriman kat mana? Malaikat ni secara zat dan makna, zat dan sifat. Macam kita ada zat kan, cuma zat malaikat ni berbeza dengan kita. Kita tak boleh nampak dia, kan? Dia ghaib. Okey, tapi ada tak zat dia? Malaikat ada jantung? Ada tak? Malaikat ada jantung, ada? Siapa kata ada jantung? Ada ke tak ada? Malaikat ada telinga? Malaikat ada telinga tak? Sayap ada kan? Ada kan? Tangan ada tak? Ada lah kan? Telinga ada tak telinga? Ada. Sebab apa? Apa dalil? Hadis Nabi ada. Telinga malaikat apa? Aku telah diberitahu tentang satu perkara hebat, perkara gaib, tentang satu malaikat yang hebat. Malaikat apa? Pemikul arash. Jarak dia antara telinga dengan bahu dia berapa? Berapa ribu perjalanan? Berapa tahun perjalanan? 500 tahun. Daripada telinga nak sampai sini 500 tahun perjalanan kan? Ada telinga tak maknanya? Adalah. Kan? Ada mulut tak? Macam mana nak tiup sangkakala seruling kan? Nabi kata apa? Malaikat apa? Israfil tengah apa? Mulut dia ni dekat dia punya seruling tu, tengah letak tu. Tinggal tunggu arah nak tiup je. Sebab tu Nabi kata aku tak boleh rehat sampai sekarang, tak bimbang. Sebab bila-bila masa dia boleh tiup. Jadi wajib tak kita ni beriman kepada malaikat secara zatnya? Ya. Kenapa saya tanya ni? Sebab ada golongan yang dia kata malaikat ni hanya idea. Malaikat ni tak wujud. Bahaya tu. Pemikiran tu ada. Ada kepercayaan demikian. Ahli sunnah tidak begitu. Malaikat ni wujud secara zat dia pun. Ada. Dia ada mata. Dia ada jantung. Dalam Quran ada sebut. Ada ayatnya. Saya lupa. Tapi adalah. Faham? Jadi malaikat itu maksud dia. Jadi Allah firman kepada malaikat, dan dia antara dia yang Allah selalu nyatakan yang ada dalam Quran, surah apa? Cuba buka surah Furqan. Surah Furqan nombor berapa? 25. Nombor 25, ayat awal tu. Tentang malaikat kan? Bukan Furqan ke? Surah apa Surah Fatir. Surah Fatir, bukan Furqan. Surah Fatir nombor 35. Silap ni. Dia 25, dia 35. Ayat pertama. Ayat 1. Kita ambil satu ayat cukup lah kan. Banyak cerita pasal malaikat. Dan dia perkara wajib untuk kita mempelajarinya, beriman kepada malaikat. Salah satu rukun iman. Jadi kita kena pelajari sifat-sifat malaikat, ciri-ciri dia, tugas-tugas dia. Ayat pertama, apa ayat dia? Yang Allah kata, saya terus sebutkanlah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiras samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang mencipta petala langit dan bumi. Ja'ilil malaikah, dia yang menjadikan para malaikat sebagai apa? Rusulan. Jadi itulah tugas malaikat satu-satunya. Semua malaikat adalah utusan. Maksudnya apa? Semua malaikat ni ibadu, hamba Allah, orang-orang suruhan Allah. Para malaikat rusul. Sama ada dari tugas dia mengatur urusan pentadbiran alam ni di atas perintah Allah. Tumbuh-tumbuhan ni ke, turunnya hujan dan sebagainya, Allah utuskan. Contohnya Mikail kan, dan sebagainya lah. Semuanya menunggu perintah daripada Allah. Ini adalah tentera-tentera Allah, hamba-hamba suruhan Allah, para malaikat. Dan tugas malaikat yang paling besar, utusan yang paling besar apa dia? Apa tugas paling besar? Menurunkan wahyu. Sebab tu dia tugas ni siapa yang buat? Ketua malaikat siapa? Jibril. Orang kanan dia? Malaikat kanan siapa? Mikail. Apa pula dia? Dia beri rezeki. Jadi dua ni tugas besar. Pertama, menghidupkan roh. Wahyu ni apa? Rezeki untuk roh. Mikail, rezeki untuk jasad. Besar tu. Tanpa dua-dua ni tak adalah. Okey, jadi itu tugas malaikat ni, rasul, utusan. Dan mereka ni memiliki apa? Uli ajnihatin, memiliki sayap-sayap. Macam mana nak gambar sayap malaikat? Macam burung ke? Kita pun tak tahu sayap malaikat macam mana. Kan orang-orang ahli kitab dia gambarkan tak? Kan banyak kan? Dan itu juga dah melekat kat kita kan kadang-kadang. Angel kan? Dia buat sayap tu macam burung tu lah. Kita pun tak tahu, tak pernah sebut pun. Dan yang Nabi pernah sebut, apa dia? Sifat dia bukan secara fizik, tetapi gambaran dia. Contohnya Nabi kata apa? Jibril ada berapa sayap? Jibril ada berapa? 600 sayap. 600 sayap. Satu sayap, kalau dia buka satu sayap apa? Menutup seluruh ufuk ni, alam. Dan setiap kali dia buka sayap dia ada warna-warna yang indah, yang cantik, dan ada keluar pemata-pemata. Maknanya memang cantik sungguh. Satu sayap ni. Malaikat yang cantik. Tak tahu macam mana gambaran dia lah. Tapi demikianlah Allah ciptakan. Dan dia ada, Allah kata dalam ni apa dia? Masna, ada 2 sayap, ada 3 sayap, ada 4 sayap. Dan Allah kata apa? Wa yazidu fi khalqi ma yasha. Dan Allah tambah, maknanya apa? Sampai 600 sayap pun ada, iaitu Jibril alaihi salam. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Semuanya Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Jadi di sini Allah menunjukkan antaranya apa? Adakah Allah perlukan penolong? Tak. Ini menunjukkan Allah ni Maha berkuasa. Dia boleh cipta makhluk yang taat sentiasa kepada dia tanpa batahan pun. Buat apa saja. Sedangkan apa dia? Makhluk ni hebatlah. Kan? Makhluk yang hebat macam malaikat, semuanya taat kepada Allah. Maknanya menunjukkan Allah itu Maha berkuasa. Okey. Itu antara perbincangan tentang malaikat. Jadi Allah perintahkan kepada malaikat ni untuk lihat malaikat yang hebat ni, Allah perintah untuk sujud. Usjudu ni fi'il amar. Usjudu, sujudlah oleh kamu semua, wahai para malaikat yang ada depan, yang diperintahkan oleh Allah. Kepada siapa? Dia Adam. Okey. Sujud macam mana? Bila sebut sujud, maknanya apa? Apa makna sujud? Apa makna sujud? Kalau kita macam ni, tu rukuk kan? Hormat macam mana hormat? Sujud hormat. Itu sujud ke? Sekarang ni Allah kata sujud. Kalau itu namanya rukuk. Jadi Allah kata wa iz qulna lil malaikati, apa dia?
Ruku' lah. Rukuk kepada malaikat. Ini kalau kata sujud. Apa makna sujud? Secara makna dan istilah, letakkan dahi kat tempat letak kaki, itu nama dia sujud. Letak dahi kita yang atas, tempat yang kepala yang paling atas ni kepada tempat yang paling rendah, itu baru nama dia sujud. Tapi kita kata sujud penghormatan macam mana? Betul tak betul? Pening. Macam mana nak cakap, nak maknakan ni? Jadi ada dua pendapat. Satu, sujud hormat. Itu pendapat atas berdasar takwilan lah. Takwil mana lah kan? Sujud maksudnya tahiyah lah, hormat. Kan? Tahiyah ni beri penghormatan. Jadi tu satu makna. Pendapat kedua, sujud betul sujud. Sujud sebab apa? Taat perintah Allah. Hukum sujud ni dengan manusia, hukum dia apa? Haram ke halal? Boleh tak kita sujud dengan manusia? Tak boleh, ya, haram. Hukum sujud dengan manusia ni, itulah asal hukumnya. Tapi bila Allah perintah, hukum perintah Allah pula macam mana? Wajib ikut ke boleh dibantah? Beza pula kan? Jadi mana yang lebih besar? Hukum tadi tu yang Allah juga buat, hukum yang cakap hukum sujud kepada manusia ni haram, siapa yang tetapkan? Allah. Sekarang ni yang menetapkan tu, dia pula perintah suruh sujud. Jadi bila ada dua hukum yang bertentangan ni, kita nak ambil hukum yang mana? Yang mutlak, yang perintah lah. Ketika perintah Allah suruh sujud, hukum itu jadi batal. Faham tak? Ini pendapat kedua. Faham? Jadi bukanlah pada sujud hormat tu tak perlu, sebab kita terus pada ayat ni juga. Sebenarnya ayat ni betul, tak salah. Allah tak pernah salah dalam meletakkan perkataan dia. Walillahi masalil a'la. Allah ni bagi perempuan yang paling sempurna, paling lengkap. Kita yang kadang-kadang yang salah. Jadi banyak tak dalam Quran tentang benda-benda yang ni, benda yang haram asalnya, tapi bila Allah suruh jadi halal. Sebab perintah Allah mutlak, tak boleh bantah. Ada tak? Nabi Khidir Allah suruh buat apa? Antara perintah dia, bunuh siapa? Bunuh budak kecil. Haram ke halal? Bunuh budak, tak bersalah budak tu, budak tak ada dosa, tapi dia kena bunuh budak tu. Betul tak betul? Betul, sebab tu perintah siapa? Allah suruh. Faham Lagi siapa lagi? Ada lagi tak perintah? Nabi Ibrahim? Boleh tak sembelih anak hari ni? Saya saja. Kenapa tiba-tiba Nabi Ibrahim boleh sembelih anak? Sebab perintah Allah, bunuh anak sendiri, sembelih. Perintah siapa? Allah. Maka perintah Allah apa saja kena taat. Faham jadi hari ni perintah Allah, ada lagi tak perintah baru Allah akan turun? Tak ada lah. Tapi lepas ni kalau ada orang kata perintah Allah dia suruh buat anak-anak, itu tipu lah. Tak ada dah lah. Dah habis dah, perintah Allah dah tamat dah. Wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa adla, kan dalam Quran ayat kata wahyu dah selesai, habis situ je. Ada lepas ni kalau benda-benda macam tu juga, itu adalah penipuan, pendustaan dah. Tak ada lagi dah. Syariat dah selesai, dah tamat, dah sempurna. Jadi sebetulnya maksudnya pendapat kedua ni, iaitu tanpa apa? Dengan ayat ni juga, ya, setiap perintah Allah, bila Allah perintah, apa dia? Ikut dia saja. Inilah nama dia sami'na wa ata'na. Itulah kerja orang Islam ni. Sami'na wa ata'na. Sujudlah kepada Adam. Bukan sujud sebab Adam itu Tuhan, bukan. Sujud sebab apa? Perintah Tuhan yang memerintah sujud kepada Adam. Faham? Itu prinsip orang beriman ni. Jadi kemudian apa berlaku? Fasa jadu. Lalu semuanya sujud. Ada fikir-fikir tak malaikat ni semua masa nak sujud? Ada fikir-fikir tak? Kan benda yang luar biasa. Selama ni benda ni tak boleh. Tiba-tiba kata sujud. Kalau kita macam ni agak-agak
Mungkin ada yang masih berdiri kan, ada yang masih fikir-fikir lagi, betul ke ni dia suruh ni ke main-main ni kan. Malaikat macam mana? Macam mana tahu malaikat terus sujud? Ya betul, Masya Allah. Ni sebenarnya dah pandai dah ni. Sebab fa, ni fa. Fa ni dia segera kan maksud dia. Segera ataupun terus je. Segera mereka ni sujud. Serta merta. Serta kita kata kat sini fa ni lalu serta merta. Serta merta malaikat semua sujud. Satu pun, semua beribu-ribu, berjuta malaikat tersebut semua sujud dengan segera. Kenapa? Perintah Allah. Lagi? Kita ramai je perintah Allah tak buat pun. Tak segera pun. Kenapa malaikat segera? Apa dalil dia? Yang pandai ni kita tanya dalil sikit. Apa dalil dia malaikat memang segera, sentiasa? Ada tak tu dalil? Cuba kita tahu. Yalah, dalil dalam surah cerita tentang sifat malaikat yang memang macam itulah kerja dia. Apa dia? Surah 66 ayat 6. Buka. Surah 66. Surah 66. Dia seronok bila ada berita, ada dalil tu kan. Puas hati kita rasa, oh ya, ada jawapan. Surah 66 ayat 6. Ini salah satulah, ada lagi dalam surah lain. Okey. Apa ayat dia? Cuba baca. Apa ayat dia? Okey, ikut saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Tengok Allah beritahu kepada siapa? Jadi kisah malaikat ni, kisah yang ni, kenapa Allah mention orang beriman je? Kenapa tak sebut ya ayuhan nas? Kenapa ya ayyuhallazina amanu? Kenapa ya ayuhan nas? Neraka ni kan ancaman kepada semua kan? Kenapa cerita kat orang beriman je? Orang yang nak percaya kan ni, yang nak percaya tentang malaikat ni, memang mustahil nampak kan? Tak ada kan? Dan juga neraka ni siapa? Hanya orang beriman je lah. Orang beriman. Jadi khas. Jadi itu, wahai orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah, peliharalah. Cegahlah diri kamu. Cegah daripada terkenanya api neraka dan juga keluarga kamu. Ku ni bukannya maksudnya jaga bila dah apa, dia maksudnya jauhi. Cegah ni mana? Cegah tahu. Al-wiqayah tu khairu minal ilaj kan. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Faham Cegah daripada. Sebab itulah banyak hal-hal yang mencegah. Allah kata apa? Jangan berzina ke, jangan dekat. Itulah cara nak cegah. Dan kita nak cegah anak kita jangan main game, kita bagi dia handphone ke, kita kata jangan dekat dengan handphone. Jangan dekat lah. Tak nak bagi tengok TV, tapi TV ada kat situ, plug ada semua kan. Biar aja.
Jangan dekat dengan TV. Barulah. Dah ada barang, takkanlah tak tengok. Kan? Itu kesilapan dia tu. Itu bukan wiqayah, itu bukannya takwa tu. Takwa ni, itu dia, cegah dulu sebelum jadi. Kan? Dia yang duk bully game semua, tiba-tiba dia kata jangan main. Macam mana? Faham tak? Jadi itulah kadang-kadang tu. Dia yang tak nak anak dia ni sanak ni tengok terlalu obses dengan hiburan kan. Tapi dia ajak pergi tengok wayang. Macam mana tu? Pening tak anak tu? Anak pun pening. Ni kesilapan dalam mendidik kita. Tengok Quran ajar kita. Ni cegah. Faham? Bukan ubat, dah kena baru nak ubat kan? Itu maksud dia. Banyak juga kan zina apa? La taqrab kan? La taqrabu zina. Jadi jangan dekat pun. Sama juga nanti ni. Nabi Adam ni apa dia? Wala taqraba hadhis syajarah. Jangan dekat dengan pokok. Itulah jalan untuk tak akan makan buah. Macam mana Nabi Adam boleh termakan buah? Sebab dah dekat. Beribu pokok, satu je, tapi tengok kerana dekat, pokok tu juga jadi. Padahal banyak lagi pilihan nak makan. Itulah manusia ni. Banyak benda dia boleh buat kan? Dan Allah kata jauh hal benda yang haram ni. Tengok, tapi tu juga dia buat. Sebab apa? Dekat tu je. Dia ada penarik tu. Ada magnet kan? Itulah kelemahan manusia. Jadi Allah tahu kelemahan tu sebab Allah kata anfu sakum, jagalah, cegah diri kamu. Dia awal-awal lagi. Baik. Jadi waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya manusia dan batu-batu. Alaiha malaikah. Jadi di atas neraka ni ada penjaga, iaitu daripada kalangan para malaikat. Apa sifat dia? Ilazun shidadun. Ilazun maknanya apa? Ni sifat bengis muka dia je, wajah dia je. Penampilan dia dah menggerunkan. Dan shidadun, perbuatan dia itu dia punya pukulan, dia punya hentaman, dia punya bakaran. Jadi sangat keras. Illa ya'suna Allah. Pertama, mereka tidak pernah akan derhaka kepada Allah. Sejak awal lagi ni gambaran dia. Mereka tak pernah derhaka kepada apa saja perintah Allah, dan wa yaf'aluna ma yu'marun, dan buat apa saja yang Allah perintah tanpa ada bantahan. Tanpa ada bantahan. Ini sifat malaikat. Jadi fasajadu, lalu segera mereka ini serta-merta mereka semua malaikat ni sujud. Illa, kecuali iblis. Illa iblis, kecuali iblis. Jadi iblis ni termasuk dalam kalangan jin ke malaikat? Tak ada sebut jin. Illa iblis. Macam mana? Surah Al-Kahfi, masya-Allah. Betul. Jadi iblis adalah kalangan jin, masya-Allah. Apa dalil dia? Surah Al-Kahfi, betul puan? Ayat 50. Barakallahu fik. Surah Al-Kahfi ayat 50 keterangan dia. Sama ayat dia. Ayat 50. Apa ayat dia? Wa izkulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jin fafasaqa an amri rabbi. Jadi semuanya sujud kecuali iblis. Kenapa tak sebut wa izkulna lil malaikati isjudu wa izkulna lil malaikati wal jinni? Nampak tak sebut? Sekarang ada jin kat sini. Perlu nak sebut tak? Perlu tak nak sebut? Perlu sebut ke tak? Kita contohnya arahan untuk COVID ni kan, semua mesti pakai mask kan, rakyat Malaysia kan. Perlu tak sebut rakyat Malaysia, rakyat Bangladesh semua? Sebut yang majoriti je cukup. Maknanya semua sekali yang ada dalam tu tertakluk dalam undang-undang tersebut lah. Tak payah nak sebut satu-satu kelompok yang minoriti, tak payah sebut. Sebab bila dia ada dalam majoriti, dia tertakluk dalam undang-undang tu dah. Dia tak payah sebut. Iblis termasuk, dia bersama dengan para malaikat. Dia ni jin. Bukan bermakna dia ni termasuk malaikat. Jadi Allah tak sebutlah jin sebab dia satu je, apa pun nak sebut.
Dia tertakluk dengan undang-undang perintah ini. Faham dia dalam kelompok yang ramai. Faham analogi tu jadi itulah contoh dia. Jadi keterangan dia dalam surah ni kana minal jin, dia daripada kalangan jin. Apa beza jin dengan malaikat? Pertama sifat ciptaan dia kan. Malaikat daripada nur, jin daripada lidah api kan. Api yang jin daripada lidah api. Beza sikit sifat dia. Dan mana yang jauh lebih ghaib ni? Malaikat. Malaikat. Jin ni selalunya kadang-kadang ada zahir kan. Tengoklah apa yang berlaku. Banyak kita ni lagi bimbang kat jin kan. Betul tak? Ramai orang lebih bimbang kat jin kan. Dia takut pokok ni. Sedangkan dua malaikat sentiasa ada kat ni, tak pernah tinggal pun. Tak takut langsung. Dia mengumpat, dia menipu semua, tak takut pun kat dua ni kan. Tapi tiba-tiba rumah ni berhantu, takut. Jin. Pelik tak manusia? Yang itulah. Kan? Jadi itu muhasabah balik lah. Mana sebenarnya iman kita? Jadi kecuali iblis. Apa alasan iblis? Tengok dalam surah ni Allah kata apa? Apa iblis kata, apa iblis perbuatan dia? Allah sebut iblis ni pertama apa? Surah Al-Kahfi ni. Fa fasaqa an amri Rabbi kan. Jadi dia fasaqa apa? Fasik ni mana apa? Fasik ni dia kita nak mencabut sesuatu. Contohnya kita kita kopek buah tu, perbuatan tu nama dia cabut kulit tu kan. Nampak isi dalam kan? Tu fiskun. Juga mana juga menanggalkan secara paksa sesuatu ataupun nak keluar secara paksa. Jadi sebab tu makna dia kharaja. Dia keluar. Berusaha untuk keluar daripada perintah Allah. Ramai tak manusia berusaha untuk keluar daripada perintah Allah? Bila siapa yang usaha untuk keluar daripada perintah Allah, contohnya suruh solat, dia pun tak nak kan? Dia malas. Dia akan cari alasan. Semua itu dah ada bibit-bibit kepada mana fasik, perangai dah macam iblis. Mencari-cari ramai tak manusia macam tu kan? Nak membenarkan dosa dia kan? Jadi dia cari alasan nak keluar daripada perintah Allah. Disebut amar ni maknanya apa? Disebut amar ni maknanya apa? Perintah je ke? Perintah ada dua bentuk. Perintah ada dua bentuk. Satu arahan suruh buat. Satu arahan suruh tinggal. Ni masuk perintah. Fi'lun dengan tarkun, itu masuk perintah. Sebab tu ada perintah dan larangan, maknanya kena tinggal. Itu perintah Allah lah tu. Bila kita tinggal apa yang Allah suruh tinggal, maknanya kita ikut perintah Allah lah. Dalam bentuk meninggalkan. Bila kita buat apa yang Allah suruh, itu ikut perintah Allah dalam bentuk suruhan dia. Faham? Dua makna tu. Jadi iblis ni pada awalnya apa? Tengok, dia keluar daripada arahan Allah. Nama dia fasik. Jadi kalau orang yang Allah Nabi kata apa? Solat awal waktu, dia buat solat, itu ada tak ciri-ciri ni? Dia keluar daripada arahan Nabi kan? Allah kata jangan mengumpat, dia pun itu saya tak nak jawab. Sama. Jadi banyak kita ni tercemar dengan ciri-ciri kefasikan. Sebab tu banyak istighfar kita. Banyak benda yang kita buat dalam hidup ni kan, sehari-harian ni. Cuba tengok balik. Inilah dia. Dia ada. Jadi sifat-sifat iblis ni kadang-kadang itulah dia tercemar dalam diri kita juga. Jadi fa fasaqa an amri rabbi. Apa alasan iblis ni dia keluar daripada arahan Allah? Surah apa tu?
Cuba buka surah Al-Hijr. Surah 15 ayat 32. Surah 15. Banyak nama-nama iblis ni dia ada dalam surah Sad, surah Al-Hijr, surah Al-A'raf, surah Toha. Di antaranya. Kita ambil beberapa potongan lah daripada surah-surah yang secara ringkas lah. Ambil daripada ayat 30. Tengok di sini Allah menyatakan pendirian iblis lah. Okey, dah ayat 30. Tengok apa dia ayat dia? Surah 15 ayat 30 sampai seterusnya lah, 35 kot jadi fasajadal malaikah. Jadi ketika Allah perintahkan waiza daripada ayat 29 tu, faiza sawaituhu, apabila aku menyempurnakannya, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku meniupkan pada Adam ini roh ciptaanku, faqa'u lahu sajidin, maka hendaklah kamu wahai para malaikat sujud, jadilah termasuk orang-orang yang sujud kepada Adam. Lalu fasajada al malaikatu kulluhum ajmain. Nampak Di sini detailkan. Di sini sebab tu makna dia alif lam ni. Alif lam ni nama dia lam apa dia? Menunjukkan seluruh sairul malaikah, seluruh malaikat. Keseluruhan malaikat. Dah berbeli. Seluruh malaikat. Dan keterangan dia disokong oleh ayat ni. Adakah sebahagian malaikat? Tak. Kulluhum semua malaikat. Semua malaikat diperintah ketika ini. Ajma'un, semuanya. Kemudian illa iblis, kecuali iblis, aba an yakuna ma'as sajidin. Dia enggan untuk termasuk bahagian daripada orang yang sujud. Jadi ada golongan yang berbahaya juga. Ini dia pusing ayat ni. Tengok, iblis ni sebenarnya dia adalah, ni penyokong iblis ni. Dia pusing ayat ni, dia nak memuliakan iblis. Bahaya Saya cerita ni, dia wujud lah. Dia nak memuliakan iblis. Ni bahaya, batiniah ni. Apa dia kata? Tengok, iblis adalah makhluk yang paling memahami. Sebab apa? Sebab dia tahu hakikat Tuhan tu tak boleh sujud. Tengok, sebab tu dia tak nak sujud. Dia pusing kat situ. Apa dia? Tuhan ni kan tak boleh sujud kan, makhluk kan? Yalah, Adam tak boleh sujud kan? Makhluk mana boleh sujud kepada makhluk selain daripada Allah lah. Jadi sebab tu tengok, iblis tak nak buat. Nampak tak? Dialah makhluk yang paling tauhid. Dia puji iblis sebab perbuatan ni. Faham tak? Ada orang yang jahil, dia keliru tak? Logik juga, betul kan? Bahaya Sedangkan tugas ni, kita ni sami'na, ikut perintah Allah macam yang kita mula-mula tadi. Bila perintah Allah wajib, ikutlah. Itulah tanda taat. Bukan ikut logik akal sendiri. Ni golongan yang ikut logik dia. Sebab tu dia akan memanipulasi Quran dan hadis habis-habisan. Bahaya. Saya bagi tahu sebab inilah zamannya. Zaman kita ni, itulah dia yang syubhat yang muncul. Banyak. Kita kena bimbang, sebab tu kita kena ajar anak kita ni agama yang betul ni. Kan? Sebab manusia ni satu masa bila dia tinggal kat agama, satu masa dia akan cari agama dalam keadaan apa? Dia akan pukal je, dia akan ambil yang mana dia jumpa. Kita dah tinggalkan dia dah, kita tak nak jaga dia. Akhirnya jumpa orang yang salah. Apa jadi? Habislah. Ada golongan yang kata apa? Solat ni sebenarnya doa je. Solat ni niat je. Kan? Ada tak? Dan masalahnya yang ikut ramai siapa? Orang muda ke orang tua? Orang muda dia rasa macam dia bijak. Dia rasa macam wow, ini satu yang luar biasa. Orang muda ni biasalah kan. Dia suka benda-benda yang luar biasa sikit pun nampak macam lagi hebat. Yang senang, lepas tu jalan senang pula. Ini syubhat nama dia. Ni syubhat. Bahaya. Sebab tu jagalah anak kita ni, bagi dia didikan Quran yang betul. Baik. Jadi
Itu takwilan yang batil. Batil. Sedangkan banyak ayat Al-Quran yang bantahkan Allah apa? Allah cela iblis ni. Kan? Adakah dia bila dia takwil itu sebenarnya dia berlanggar banyak ayat yang lain sebenarnya. Jadi itu kesesatan yang berlaku. Jadi qala ya iblis, jadi Allah tanya kepada iblis, ma laka alla takuna ma'as sajidin, apakah alasan engkau, maksud dia apa alasan engkau yang kau ni tak nak jadi masuk orang yang sujud. Jadi ayat ni dimanipulate oleh golongan tu. Dia qala, dia kata apa, lam akun la asjuda li basharin khalaqtahu. Tengok hakikatnya iblis tak nak sujud sebab apa? Bukan sebab yang dia orang sebut tadi, golongan tersebut, kan? Tapi sebab apa? Aku tak nak sujud kepada makhluk yang kau ni cipta dengan apa? Min salsalin min hama'im masnun, daripada tanah yang busuk ni, hitam yang ada bau ni. Aku tak layak nak sujud kat dia. Itu sebab alasan dia. Tengok, dia orang dah pusing kot lain. Ni yang memuja-muja syaitan, menaikkan martabat iblis pula. Waliyazubillah. Ni lindunglah benda tu. Jadi ini alasan, antara alasan dia apa? Dia tak nak sujud kerana apa? Sebab tu Allah sebut Aba ni mention kepada apa? Tengok ayat ni. Aba an yakuna ma'as sajidin. Jadi pertama dia enggan untuk ikut apa? Ikut golongan ya, ramai yang sujud ke ramai yang tak sujud? Ramai yang sujud, semua sujud kan? Nama dia golongan apa tu kalau ramai tu? Bila kita ikut perintah Allah, nama dia kita ikut apa? Ada satu golongan ni nama dia tu Ahlu sunnah lah kan? Kan? Ramai tak ni malaikat ni yang betul ni? Ramai. Jamaah ni pelajaran kita ni. Ikut golongan Nabi dan para sahabat tu. Tapi dia enggan nak ikut. Ada yang dia rasa ni lagi baik, lagi bagus, kami punya lagi. Itulah iblis pada awalnya lagi. Dia dah ajar. Akhirnya ada tak manusia macam ni? Ada. Dia tak nak ikut kebenaran Nabi dan para sahabat, tapi dia lebih suka ikut kelainan yang lain, yang jauh daripada kebenaran. Jadi Aba ni dia enggan dan tak nak masuk daripada geng ni, kelompok ni yang benar. Itu pertama. Kerana apa? Apa punca utama? Sombong dan istikbar. Istikbar ni digambarkan kesombongan dia dalam ayat seterusnya itulah. Apa dia kata Allah ni? Ma laka alla takuna ma'as sajidin. Apa alasan kau tak nak sujud? Sebab tengok dia dia buat apa ni? Inilah kerja orang kafir ya. Apa orang kafir buat kepada Nabi Muhammad? Dia tak nak ikut. Pertama dia tak nak ikut bersama dengan Nabi dan para sahabat. Betul tak? Abah, mereka enggan kan? Kemudian dia sombong, dengan sombong dia, bukti dia sombong, dia buat apa kat Nabi? Dia caci peribadi Nabi. Sama tak iblis? Dia caci tak peribadi Nabi Adam? Dia caci tak? Dia kata apa? Ni dia lah cipta dengan tanah yang ada bau busuk, yang warna-warna. Kan? Dia attack peribadi. Tak ada kaitan pun sebenarnya, alasan dia tak ada kaitan pun. Ni kata sekarang ni Allah suruh sujud, sujud je lah. Perintah aku. Bukannya ada kaitan pun dengan Adam ni daripada apa pun, tak ada kaitan. Tengok dia punya alasan. Sama juga orang dengan orang kafir Quraisy. Tak ada kaitan pun Nabi ni siapa ke. Ni perintah ni Nabi dah bawa daripada Allah. Kan? Ikut je lah. Demikianlah beralasannya manusia ni kerana tak nak ikut. Dan dalam ayat lain lagi, cuba tengok surah 7, surah Al-A'raf. Tambahan sikit lagi ya. Nanti kita buka balik sampai ayat 35 surah ni. Kita buka dulu surah 7 ayat berapa 11 kan? Ayat 11, ayat 12 lah. Kita terus kepada ayat 12. Tengok Allah tanya. Ini sama lebih kurang, tapi ini keterangan dari sudut yang berbeza pula. Di Quran ni dia sebab tu saling menerangkan. Allah tanya dalam Quran kan, surah 4 ayat 82, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Kenapa mereka ni tak nak tadabbur Quran ni, tak nak tengok satu persatu ayat-ayat ni macam ni? Kalaulah bukan dari sisi Allah, pasti akan
kamu dapati apa? Banyak kecanggahan. Tapi tengok Quran ni saling menerangkan satu sama lain, mengukuhkan keterangan. Jadi tengok Allah kata dalam ayat ni, qala mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Tengok tak? Allah mention kat situ iz amartuk. Apa yang menghalang engkau untuk sujud apabila aku yang perintah? Bukan orang lain perintah, aku yang perintah. Nampak kan? Allah tanya, apa yang menghalang engkau untuk sujud bila aku ni perintah engkau untuk sujud? Kata Iblis, apa dia? Ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini nama dia apa ni? Cara perbuatan ni nama dia dipanggil Qiyas. Qiyas, faham? Qiyas. Qiyas ni buat perbandingan. Kan? Buat perbandingan lah. Qiyas. Qiyas ni dia, antara dia, ciri dia kena buat apa? Nak banding emas, kena banding dengan emas lah. Macam tu. Kan? Baru boleh buat. Benda dia mesti dia punya sifatnya sama, bentuknya, baru dah boleh dia buat pilihan. Yes. Tapi qiyas yang macam Iblis buat ni, kena ke tak kena? Tak kena juga, batil. Tak ada. Jadi antaranya, ini antara perangai Iblis ni juga, apa dia? Dia mengkiaskan secara batil lah dalam ibadah. Sebab tu ada ulama' juga antaranya ibadah kan yang khusus tak boleh nak kias-kias. Sebaik-baiknya puasa. Kenapa puasa? Kenapa puasa Isnin Khamis? Contoh. Ada orang puasa juga. Sebab apa puasa? Sebab nak sihat kan. Puasa ni dapat datangkan ini. Itu yang tak baik tu. Itu tak baik. Dan dia boleh jadi apa? Syirik asghar, kecil. Tujuan dia disalah. Dia puasa sebab dunia dia. Sedangkan puasa sebab apa? Sebab perintah Allah. Kita ni kalau Allah nak perintah suruh buat apa pun, tak ada imbalan apa pun, wajib tak ikut? Wajib ikut. Tapi Allah ni adalah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Allah pasti bagi imbalan yang jauh lebih baik daripada tu. Itu kita pasti dah. Dia Al-Ghani, Maha Kaya kan. Jadi kita nak bimbang apa? Tengok malaikat. Ada imbalan apa-apa tak mereka kalau buat ni? Kau sujud ke ada, aku bagi ni. Ada tak? Tak ada apa-apa pun. Malaikat tanya tak? Dapat apa? Tak ada. Jadi ni ramai tak manusia yang terlalu obses dalam hal tu? Dalam dunia dah obses dah benda nak cari kelebihan. Beribadah pun sama juga. Bahaya tak? Bahaya. Kecuali yang Nabi sendiri sebut lah. Nabi sebut apa? Zikir 33 kali dapat apa? Diampunkan dosa, walaupun dosa dia sebanyak buih. Nampak? Ini ada kaitan dengan siapa? Allah tak? Ada. Kan? Itu tak apa. Macam itulah. Kenapa buat solat rawatib? Sebab dapat apa? Maligai syurga, rumah dekat syurga. Nak. Tengok, semua berkaitan dengan akhirat. Nabi kalau cakap imbalan, memang berkaitan akhirat. Tapi kita tiba-tiba kias dengan dunia amal ibadah. Waliyahzubillah. Bahayalah. Faham? Akhirnya nanti benda-benda bila semuanya nak berkiasnya jadi keliru lah. Syubhat juga. Okey, jadi kena hati-hati. Bukan tak boleh, tapi itu adalah bukanlah sebagai jadi matlamat. Tak, jangan jadikan. Okey. Khalaqtahu minna wa khalaqtani wa khalaqtahu min tin. Jadi Allah ciptakan kerana ni alasan dia. Jadi Allah kata apa? Ayat 13, fahbit minha fama yakuna laka an tatakabbara fiha. Keluarlah engkau daripadanya, tempat ini. Kenapa di sini tidak ada tempat untuk orang yang sombong. Yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Keluarlah engkau termasuk daripada kalangan orang-orang yang saghirin. Apa? Orang yang hina, orang yang kecil. Orang yang hina lah. Saghirin. Dalam hadis Nabi sebut antara tanda akhir zaman, inna min asyrati sa'ah ayyul tamasal ilma indal
as-saghir. Tuhan Nabi sebut dalam hadis juga. Sesungguhnya tanda hari kiamat ni hampir adalah apa? Ilmu nanti dikutip daripada orang-orang yang saghirin. Yang ikut siapa? Ikut iblis punya cara lah. Iblis ni Allah kata dia ni hina, tapi orang tu pandang dia mulia. Macam tadi kan, ramai orang ikut dia. Batil, tapi orang rasa itulah hebat. Faham? Ini akhir zaman tanda ni. Jadi banyak orang berbicara yang batil, tapi semua orang sanjung. Kita bimbang. Baik. Kemudian setelah itu apa dia kata? Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk daripada kalangan orang-orang yang kafiri. Bagaimana seorang tu boleh kafir? Pertama, apa punca kafir? Kufur? Ingkar perintah Allah. Jadi kita ambil daripada tu ringkas dia. Jadi seorang itu boleh dihukumkan menjadi kafir apabila dia ingkar perintah Allah secara apa? Ni i'tiqad dia. Kalau dari segi zahir, contohnya dia tak solat, tapi dia tak ingkar solat tu. Solat memang wajib, tapi dia je apa lalai. Boleh tak terus kata kafir? Kena buat apa? Nasihat. Sebab tu ada orang tanya seorang ulama ni, dia kata, apa hukum seorang yang tinggalkan solat ni? Jawab dia apa? Hukum dia adalah kamu mengajak dia untuk solat. Ajak dia solat. Dia nak orang cakap hukum dia kafir kan? Jangan cakap macam tu. Kita tak tahu kan. Jadi tapi macam ini terang-terangan dah ada hujah tak ada dengan Allah. Sebab tu setelah ditegakkan hujah, dia sehingga kata solat tak ada dalam Islam, baru boleh kata kafir. Faham? Jadi kita tak boleh dalam keadaan zon kita hukum orang kafir. Selagi ada zon, kita akan ambil zon yang baik. Dia mesti ada ilah tu, mesti ada sebab, mesti. Kecuali bila dah tak ada syak dah. Macam juga kita nak kata orang ni Islam tanpa syak, juga kita kena kata dia kafir jika tak ada syak lagi dah, baru boleh. Selagi ada syak, kita akan ambil syak yang baik. Faham? Dia masih lagi ahli kiblat kita kan. Apa kita buat? Buatlah kerja sikit, dakwahlah dia. Faham? Macam tu. Tapi tengok, ini dah ada hujah depan Allah tak iblis? Ada, dan dia kata apa? Aku tak nak pun kan. Aku memang ingkar perintah Allah, memang tak nak. Sebab alasan dia, tengok macam tu. Jadi beginilah baru boleh kata kafir. Contoh macam ni. Ada orang tu dia berzina. Kan? Dia berzina dengan, yalah, dalam pada tu dia ni solat. Dia minum arak tapi dia solat. Ada tak sahabat Nabi macam tu? Ada? Saya ingat nama dia. Seorang sahabat Nabi, dia minum arak. Lalu dia disebat. Ketika tu sahabat tangkap dia sebab banyak kali, 2-3 kali macam tu. Sampai kan dia kata sahabat dia kata apa? Allah laknat dia lah. Sampai macam ni sekali sebab ni. Nabi kata jangan laknat dia. Dia ni apa dia? Solat, orang yang solat. Nabi tak bagi. Nabi sini cakap. Sebab apa? Dia tak ingkar hukum tu, tapi kerana apa? Dia ni tak boleh kawal nafsu. Ni nama dia syahwat. Kan? Dia syubhat dengan syahwat ni dua lah. Ada orang arak ni dia kata dia haram sebab babi ke kan, arak ke dia haram sebab apa? Sebab dia boleh mendatangkan mudarat. Tapi kalau satu masa kita boleh berjaya buat arak ni okey, boleh minum je. Macam mana dah? Kalau macam ni, ini nama dia apa? Istihza' hukum Allah, kafir. Faham? Nampak mana yang lagi nampak menonjol macam dosa besar? Yang buat zina tadi tu kan, yang minum tadi tu. Tapi hakikatnya orang ni cuma ucap je. Ucapan dia tu kufur. Dan kalau dia ucap dengan hati dia, memang dia ni apa, hukum ni sebenarnya tak betul bagi dia, kafir lah tu. Walaupun dia tak buat pun benda tu. Itu barulah, faham? Itu baru kafir sebenarnya. Jadi gitulah, kena faham dia punya konsep macam tu. Okey. Jadi kerana apa? Setelah ditegakkan hujah dan dia manipulasi hujah tersebut dan dia melanggar lagi, dia kekal di atas, barulah secara yakinnya dihukumkan kafir. Ahli sunnah ni dia tengah-tengah. Di tengah-tengah. Kita ni dia 3 golongan. Satu, ahlu
Sunnah lah. Kedua, Khawarij. Kemudian Murji'ah. Jadi kita di sini. Ahli sunnah dia apa? Sentiasa mengajak semua kepada orang Islam lah. Dan apa ni, dia mengkafirkan secara apa? Tanpa apa? Faham Dia tak ada main pukul je, pukul rata lah. Dia secara adil, dia tak adil, dia secara adil. Khawarij ni tak. Khawarij ni apa dia punya ni? Pelaku dosa besar, kafir terus. Orang buat dosa besar je, terus kafir. Murji'ah pula apa? Iman tidak termasuk amalan. Dia iman ni bila kata dia Islam je dah. Jadi kalau dia Islam, dia kata dia tak solat, dia tak nak solat semua. Selagi dia tu tu Murji'ah pula. Orang Islam tak, dia antara dua tu. Dia antara dua ni. Tak boleh pula kita kata orang ni dah betul-betul terang dah kafir dah, memang syirik dah, tapi kita kata dia okey je. Itu nama dia Murji'ah pula. Kalau dia terang-terang kufur kafir, kita kena, orang Islam kena buat apa? Kena kafir dia. Faham itu prinsip ahli sunnah jamaah ni macam tu. Dia di tengah-tengah antara dua ni. Sebab tu dia ada nama al-wala wal bara'. Dia ada loyal dan dia ada juga pelepas diri daripada hal-hal tu. Contoh dia menyembah berhala depan mata. Kan? Apa kita nak kata? Dia kata agama semua sama. Kita semua ada syurga masing-masing. Islam pun betul, Hindu pun betul, semua betul. Macam mana? Kafir? Faham? Macam itulah, itu ikut dia dalaman dia, memang macam tu. Syurga ni kita nanti kat syurga kita ada masing-masing punya syurga. Orang Islam punya syurga ni ada ni. Ni yang berlaku kan. Indonesia ada kan. Dia boleh campur kahwin je. Itulah kafir. Faham Kena jelas dalam bab-bab ni lah. Jadi sini wakana minal kafirin, dan iblis ni adalah termasuk daripada kalangan orang-orang yang apa makna kafir ni? Kafir ni maknanya apa? Satrun. Kafir ni maknanya tutup. Tutup maksud dia tertutup. Apa maksud tertutup? Dia ni tertutup daripada kebenaran. Dia tak boleh dah. Dia rasa dia betul lah. Kebenaran depan mata dia dah tertutup. Sebenarnya kafir. Dan juga orang kafir juga perangai dia apa? Dia sentiasa menutupi kebenaran. Faham Jiwa dia, hati dia tertutup daripada terima kebenaran. Dia dah bayangkan kita nak masukkan air dalam bekas botol tu tutup, boleh tak masuk air? Tak boleh. Kebenaran nak masuk tak boleh, terhalang sebab dah tertutup. Faham begitu. Jadi ini maksud dia kafir. Dan juga satu lagi, iblis ni kafir sebab apa? Tengok nama dia iblis. Apa makna iblis ni? Iblis ni makna dia perkataan ablasa iblisan, masdar dia. Mublisun maksudnya apa? Putus asa. Ya Isa makna dia. Ya Isa. Ya'san Yai asu. Dia kalau dia punya makna yang lain ni. Ya Isa. Maknanya putus asa. Sebab itu orang-orang yang putus asa ni juga termasuk orang yang kafir dan putus asa daripada rahmat Allah. Jadi sebab itu
Ada ni ke? Ya. Semua agama mengajar apa yang baik. Yalah, sebab tu berbeza dia. Ya, sebab itulah Nabi datang. Apa tugas utama Nabi? Okey, Abu Lahab kan, apa benda yang dia pernah buat berbanding kita? Abu Lahab ni dicela oleh Allah dalam Quran kan. Tapi kalau nak kira kebaikan kalau macam tu, dari sudut yang macam tu, kita pandang kebaikan dari sudut tadi tu, mana lebih baik, Abu Lahab ke kita? Kita pernah tak sembelih 100 ekor unta nak bagi orang makan? Pernah? Abu Lahab pernah. Siapa lebih baik? Nak lawan Abu Lahab punya kebaikan? Abu Lahab pernah sembelih 100 ekor unta bagi orang makan. Kita pernah buat? Siapa lagi? Jadi banyak kan orang-orang musyrikin yang macam tu. Contohnya Amru bin Luhai. Siapa Amru bin Luhai? Pelopor berhala di Mekah. Dia yang bawa berhala pertama, Hubal. Kenapa? Dia ni pemimpin Quraisy masa tu dia ni. Amru bin Luhai daripada Khuza'ah, suku yang mengambil tanah tu lah. Dia merampas sebenarnya. Tapi akhirnya dia orang jadi pemimpin kat situ. Dia lah yang bawa doktrin pertama apa? Bawa berhala yang namanya Hubal daripada Syam. Amru bin Luhai. Dan dia dah membawa doktrin apa dia? Sembelih, potong telinga binatang, pilih binatang, kambing. Kalau kambing tu beranak 10 ekor, kan, kambing betina tu jangan tak, kambing ni haram untuk dimakan. Dia yang mengharamkan dan menghalalkan sesuatu daripada mulut dia, Amru bin Luhai. Kenapa orang ikut dia? Sebab dia amat baik. Dia ni setiap kali umrah apa, dia akan bagi orang jemaah makan haji semua, free semua. Dia belanja beli pakaian, baju. Dia ni orang yang sangat baik, dermawan. Amru bin Luhai, dia dikasihi oleh orang. Adakah itu nilai baik yang Islam punya? Apa beza kita? Sebab tu Nabi datang apa dia? Surah 16 ayat 36. Ini tujuan utama Islam datang. Itulah beza kita, kebaikan yang kita nak bawa. Surah 16 ayat 36. Apa dia ayat dia? Ayat dia apa kata? Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Lagi? Ani'budullah wajtanibut taghut. Jadi tengok, setiap umat Allah utus tak ada tinggal pun. Dan kita ialah umat yang terakhir ni, rasul kita Nabi Muhammad. Semua rasul bawa benda lain-lain ke sama je? Masalah umat dia kalau kita tengok dalam Quran, sama ke lain-lain? Tak sama kan? Hakikatnya sama lah. Tapi perangai jahat dia berbeza-beza kan? Ada yang curang dalam timbangan, betul lah. Tapi satu masalah yang sama semua apa dia? Itu sebenarnya masalah lain tu, itu adalah ranting-ranting kepada permasalahan akar. Apa masalah akar semua mak kau? Semua yang syirik. Semua yang mensyirikkan Tuhan, itu masalah akar dia. Itulah bila dia mensyirikkan Tuhan ni, maka dia tidak ada apa? Kita tak ada apa? Tak ada prinsip. Kan?
Tak ada prinsip. Sebab itu akhirnya berlakunya apa? Pelbagai perkara haram, maksiat semua. Tapi kalau kita tahu siapa Tuhan kita, Allah, dan dia ada arahan-arahan ni, dan dia taat, kita tahu keesaan Allah, akhirnya terjaga tak semua undang-undang? Terjaga. Punca berlakunya curang dalam timbangan tadi tu kan, apa lagi semua itu sebab apa? Sebab syirik lah. Masalah moral kita semua ni kan, walaupun ramai orang baik juga kan, tapi baik dia atas baik secara baik ni ada dua. Satu secara ilmu, secara ilmiah. Satu secara tabi'iyah. Tabi'iyah ni tak membezakan di antara manusia dan haiwan pun. Ada tak membezakan? Kucing sayang tak anak dia? Manusia pun sayang juga. Ada beza ke antara dua? Tak juga ada sudut tu. Faham Sebab tu membezakannya adalah ilmu dia, iaitu tauhid kepada pencipta tu. Itu ilmu. Jadi nafsu datang bukan tujuannya nak cakap lagi, nak ajar kepada siapa? Abu Jahal cara berniaga, nak ajar Abu Jahal cara nak sedekah. Mereka dah pandai dah. Rasul datang nak ajar sedekah dengan tujuan yang betul. Kamu nak buat baik betul, tapi betulkan tujuan apa matlamat? Nak dapat akhirat. Kepada siapa? Kepada pencipta. Semua orang dulu sembelih, suka bagi orang makan, tapi sembelih kepada berhala. Itu dia, beza dia. Nampak tak Islam apa? Nampak beza? Boleh tak kita kata semua sama? Boleh tak? Tak boleh. Ya, itulah dia syubhat. Tak boleh, sebab tu kita kena belajar, kena ajar lah. Tak sama kan? Jadi itulah membezakan dia. Kita ni apa? Ajak manusia mentauhidkan Allah pada ani'budullah, ibadah hanya letak kepada siapa? Allah, wajtanibut tauhid. Jauhi segala bentuk kesyirikan, tauhid. Itulah tugas utama umat Islam. Kalau kita ni setakat aja apa? Fake ni kan, nak buat baik tu, itu memanglah perlulah dia. Tapi yang lebih utama sebenarnya apa? Ini dia lah, tauhid. Manusia ni sentiasa akan longgar tauhid dia. Betul lah? Akan longgar. Sebab tu akhirnya wujud apa dia? Normalisasi apa dia? Alah, dia tak solat tapi dia kuat sedekah contoh. Buat baik. Banding kamu punya solat ni, buat apa tonggak-tonggak solat? Nampak tak akhirnya jadi keliru kat situ? Dia tak faham tauhid. Kan? Jadi banyaklah syubhat, kekeliruan tu. Jadi kita lah kena tanamkan balik. Tanam dengan apa? Ni, tadabbur. Tengok satu ayat je banyak tak keluar kepada permasalahan. Korek. Banyak tak? Banyak, tapi kita tak nak tadabbur. Lepas tu Allah cela kepada siapa? Surah 47 ayat 24 apa? Allah kata, afala yatadabbarunal, kenapa kamu tak nak tadabbur Quran? Am ala qulubin aqfaluha, adakah hati kamu dah kena kunci? Kita nak ke hati kena kunci? Tak nak. Allah ayat tu mention kepada siapa? Asbabun nuzul dia? Orang kafir Quraisy. Yang tak nak tadabbur Quran ni orang kafir Quraisy je. Sepatutnya orang Islam. Tapi ramai tak orang Islam sama perangai macam orang kafir Quraisy? Faham Ayat tu celaan kepada siapa? Abu Jahal tu. Kenapa kamu tak nak tadabbur Quran yang Muhammad bawa ni? Cuba perhatikan ayat-ayat itu betul. Itu Abu Jahal yang kafir lah kan? Tiba-tiba orang Islam pun dia mengaku dia Muhammad, tapi tak nak tadabbur Quran juga. Perangai sama tak? Sebab tu umat Islam sendiri jadi masalah besar. Umat Islam sendiri keliru dengan agama sendiri kan. Dia mudah akhirnya, dia bila masuk je macam tadi kan, kata-kata kita pun mudah apa? Okey juga, betul tak? Tak ada jati diri, tak ada kekuatan, syubhat, kita keliru. Kita tak ada hujah nak lawan, betul? Lemah tak kita? Jadi boleh faham Jadi mudah-mudahan insya-Allah. Ya. Yalah, sebab tu siapa yang buat rukun negara tu? Lord apa? Read, bukan orang Islam. Kan? Tuhan ini umum. Tapi macam mana pun kerja kita apa? Kalau nak banding kita dengan zaman Nabi, mana lagi teruk? Ada tak kita kat sini 360 pahala? Ada tak? Ada tak hari ni kita sampai legal bunuh anak sendiri sebab takut miskin? Ada? Tak ada. Kita masih lagi ada rasa. Jadi nak banding kita punya keruntuhan akhlak dan moral ni dengan zaman Nabi, mana lagi teruk?
Nabi, tengok Nabi berjaya tak bina semula? Betul kan? Nabi bawa apa? Kita pula bawa apa? Tak betul-betul. Itu masalah kita kan. Kita tak betul-betul tengok kepada kalam Allah ni macam Nabi bawa. Jadi insya-Allah mudah-mudahan itulah tugas kita, itulah dia, belajar dan untuk apa? Mantapkan ilmu supaya kita boleh berhujah. Insya-Allah ini tu saja untuk hari ni. Qul qouli hadza wa astaghfirullah. Ya, boleh. Yang kana tu, maksudnya iblis dari dulu jahat ke baru je? Dari dulu. Ya. Jadi sebab itu akhirnya di sinilah Allah nak korek rahsia siapa? Allah nak menzahirkan siapakah sebenarnya dia ni. Faham sebab itu Allah dah tahu daripada ayat 33 sebelum ni. Ayat 33 tu ada dia punya hint dia tentang iblis. Cuba tengok ayat tu. Ayat 33. Jadi soalan daripada Puan Aisyah ni, Kana ni maksudnya dari dulu. Adalah dah sejak dulu lagi. Dia memang dah kafir dah sebenarnya. Tapi cuma dia tak zahirkan je. Faham sebab tu Allah dah sebut ni antara hikmah kenapa Allah jadikan ujian ni kepada ni. Nanti kita tengok selepas ni apa berlaku pula kan. Ini ni ujian pertama. Sedangkan Nabi Adam ni apa? Dicipta tujuannya untuk dunia kan. Tapi Allah letak dia dalam syurga. Nanti kita sambung seterusnya. Jadi sekarang ni kita tengok ayat ni. Buka ayat sebelum ni, ayat 33. Apa Allah kata? Surah 2 ayat 33. Pukul 12 suku dah. Tak apa kan? Ayat 33. Tengok Allah kata inni a'lamu ghaibas sama wa tiwa'at. Ayat tu. Qala ya alamu anbihum bi asma'ihim falamma ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum. Tidakkah aku berkata kepadaku inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tu ayat tu. Wa a'lamu ma tubduna, aku tahu apa yang kamu sembunyikan. Situ ada hint sebenarnya. Aku tahu sebenarnya hakikatnya dalam makhluk aku ni yang banyak ni ada yang benda yang disembunyikan sebenarnya. Hari ni aku nak zahirkan siapa sebenarnya dia. Setelah itu terzahir tak? Ya. Tubduna wa ma kuntum tumun. Akhirnya apa yang disembunyikan oleh iblis selama ini, rupanya dia ni ada sifat sombong kan? Terzahir tak? Terzahir. Jawapan dia ayat 34. Jadi kana ni sejak dulu Allah dah tahu dah. Itulah ilmu Allah. Dia Maha mengetahui. Sebab tu kita juga kena jagalah hati kita ni. Allah Maha mengetahui. Soroklah sehebat mana pun Allah boleh zahirkan kalau dia nak. Baiklah, sampai sini dululah untuk hari ni. Aku qouli hadza. Kalau ada soalan simpan dulu. Kita jawab lagi depan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.